Tan Sri Pengerusi, uh, saya fokus kepada maksud B21 yang diberikan pendetailannya di dalam dokumen ini, iaitu tambahan 10 juta ini adalah untuk pertama sekali 6 juta dikehendaki untuk membiayai program aktiviti di bawah Pelan Induk Taman Botani Negara Shah Alam bagi tahun 2011, dan sebanyak 4 juta dikehendaki untuk menampung keperluan untuk melaksanakan program latihan sijil pertanian yang dikehendaki oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Itu sebenarnya peruntukan ini di bawah maksud B21. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian, Tan Sri Pengerusi, apa sebenarnya peranan Taman Botani ini. Kita tak nak dia jadi macam satu universiti yang memang indah, melahirkan golongan cerdik pandai, tetapi dia tidak mendasari kehendak masyarakat. Ataupun dia jadi satu tempat lawatan, dalamnya mungkin ada pokok pauh yang berbuah lebat, tapi di kebun petani tak ada spesies ataupun tidak ada pokok yang seperti itu. Jadi saya ingin menyentuh kembali tentang dalam era Pak Lah dulu, Tun yang menjadi PM dulu, kita banyak bercakap tentang biotech. Kita nak jadikan negara kita sebagai satu hub untuk negara melahirkan biotech pada waktu itu. Tak silap saya, kita belanja hampir 15 bilion pada waktu itu untuk memajukan biotech itu. Dan kita bercakap banyak tentang alternatif kepada bahan api pada hari ini. Kita mengunjurkan sekiranya bahan api fosil tidak lagi terjamin pada masa akan datang. Kita juga bercakap waktu tentang bahan api alternatif, dan kita bercakaplah pasal sebagai contohnya tanaman buah jarak ataupun nama saintifiknya Jatropha curcus. Maknanya kita dah bercakap dulu pun. Jadi berapa, saya nak tahulah berapa puluh hektar dah ada estate ke jarak ni. Sebab kita dah spend, tak silap saya, dalam belanjawan sejak 2004, 2005 dan 2006, dalam era Pak Lah waktu itu, kita memperuntukkan sejumlah wang untuk teknologi ini. Jadi saya nak tahulah kalau ada jawapan pada hari ini, dah ada estate ke, apa nama estate-nya, dah ada ke produk Malaysia tentang biodiesel ini yang dikatakan. Dan dalam pendidikan itu disebut bahawa sekiranya kita berjaya untuk mengeluarkan biodiesel daripada buah jarak ini, dia 33% petroleum boleh dihasilkan. Hidupnya, jangka hayatnya 45 tahun, dan 1 ekar boleh ditanam 800 pokok jarak ini. Jadi dari segi pendidikannya nampak praktikal. Nampaknya memang Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang boleh mengeluarkan satu produk biodiesel asaskan kepada Jatropha curcus ini. Dah cakap lama dah tentang perkara ini. Jadi adakah kita telah mencapai matlamat itu? Demikian juga dengan sawit kita yang dah lama dikatakan boleh menghasilkan biodiesel. Maka sudah adakah produk-produk kita? Jadi saya tak hendaklah melihat taman botanik ini tadi memanglah indah, ada salji sikit-sikit kat sana, pakai cerakah dulu, memang menghasilkan, yalah, dalam bangunan itu ada pokok-pokok buah-buahan yang memang kita lihat cukup hebat menghasilkan, tapi tanah kita di kampung-kampung itu dia tidak jadi satu realiti. Jadi saya minta penjelasan. Kemudian tentang melaksanakan program
latihan sijil pertanian yang dikendaki oleh Jabatan Pertanian Malaysia ini, saya nak tahulah apakah jenis latihan-latihan yang diberikan. Adakah kursus-kursus yang ditawarkan untuk menghasilkan mungkin industri hiliran yang baru yang berasaskan kepada pertanian ini. Dan saya boleh menyokong, tak ada masalah. Bagi segi kita mahu melahirkan tenaga mungkin separa mahir dari segi membantu meningkatkan produktiviti dalam bidang industri pertanian ini. Dan saya setuju tadi, saya rasa Seri Gading tadi ada poinnya di situ. Walaupun dia marah-marah, tak apalah, saya tak nak ambil yang marah tu. Yang emosi itu kita letak tepi. Tapi dia ada poinnya adalah sampai bila kita ni nak bergantung dengan import? Adakah itu alasannya import lebih baik, lebih murah? Dulu cakap pasal beras dulu. Maknanya kalau kita tanam ni, kosnya lebih mahal. Import lebih murah. Tapi sekarang orang dunia dah bercakap tentang food security, Tan Sri. Dunia dah bercakap tentang keselamatan bahan-bahan makanan ni. Adakah kita cukup? Reserve kita cukup atau tidak sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak kita ingini. Jadi food security ini dah jadi satu topik yang penting dalam seminar ataupun deklarasi mana-mana pertubuhan dunia, yang semua negara hari ini sedang mengambil kira tentang isu food security ini. Jadi adakah negara kita telah benar-benar bersedia ke arah itu? Terima kasih Tan Sri Pengerusi.